saya menjemput Yang Berhormat Langkawi 15 minit selaku Ketua Parti. Terima kasih Yang di-Ketua. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan ucapan tahniah saya kepada kerajaan yang telah berjaya membuat rancangan pembangunan Malaysia yang ke-12 ini. Saya juga ingin ucap tahniah kepada timbalan-timbalan menteri yang begitu cekap membaca jawapan dan menjawab soalan. Saya percaya mereka ada masa depan yang cerah. Tuan Yang Di-Pertua, agak mudah bagi kita merancang, tetapi tidak sebegitu mudah untuk laksanakan perancangan. Yang pertamanya, apabila kita nak laksanakan rancangan kita, kita perlu kepada wang. Apakah kita mempunyai wang yang cukup untuk rancangan ini? Kita tahu bahawa bagi tahun ini, kita telah belanja sebanyak 600 bilion ringgit. Sehingga kita diberitahu bahawa sudah tidak ada duit lagi. Yang tinggal cuma 38.5 juta untuk projek tertentu. Saya tak perlu namakan projek itu. Juga apabila kita nak bangunkan negara, kita perlu tahu cara untuk melaksanakan projek kita itu. Umpamanya, kita sedar tentang kemiskinan di kampung, di luar bandar, dan kita ingin memperkayakan mereka. Caranya tidaklah sebegitu mudah. Walaupun ada kerajaan yang berpendapat bahawa untuk mengatasi kemiskinan di luar bandar, yang perlu ialah ambil duit kerajaan dan bagi kepada mereka. Dengan itu mereka akan jadi kaya. Tetapi kerajaan akan backup. Itu bukan caranya. Banyak cara yang diperlukan dan kita perlu tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah kemiskinan di luar bandar. Ada cara-cara tertentu. Tetapi pihak yang akan laksanakan mestilah tahu berkenaan dengan cara dan halangan yang akan dihadapi oleh pelaksana. Umpamanya di kawasan luar bandar terdapat ramai orang yang miskin yang memiliki tanah terlalu kecil untuk memperkayakan mereka. Mereka memiliki cuma 1 ataupun 2 ekar tanah dan ini tidak mencukupi untuk mereka mendapat pulangan yang terbaik. Tetapi untuk kita perkayakan mereka, kita perlu fikir dengan cara-cara yang lain. Saya dapati agak perasaan sifat agak negatif terhadap rancangan-rancangan baru untuk memperkayakan penduduk di luar bandar. Umpamanya, ada satu cadangan, iaitu kalau kita ternak udang galah di dalam sawah, kita boleh tambah pendapatan mereka. Tetapi sudah 3 tahun pihak yang mencadang ini meminta daripada kerajaan sama ada mereka boleh laksanakan projek ini. Tetapi pihak yang berkuasa dalam kerajaan menyatakan bahawa udang galah ini bahaya kerana dia bukan udang galah kita. Dia udang galah Cina. Dan kalau kita ternak dia di sini, jadi banjir, dia masuk dalam sungai, dia akan makan semua ikan dalam sungai. Sebab itu kita tak boleh benar udang galah ini di Malaysia. Nak cuba pun tak dibenar. Sudah 3 tahun meminta berkali-kali dan mematuhi segala arahan daripada pihak berkenaan. Tetapi kita tak boleh ternak udang galah di Malaysia ini
Walaupun udang galah ini dimakan oleh orang Cina dan tak siapa pun meninggal kerana memakan udang galah ini. Tetapi di sini, di Malaysia tak boleh. Orang Cina nak buat di Malaysia kerana di negara mereka musim sejuk tak boleh ternak. Mereka boleh datang ke Malaysia dan kawasan kita ini lebih baik untuk ternakan udang galah. Dan bermacam-macam lagi masalah. Umpamanya pemilik tanah di Malaysia ini, di luar bandar, sudah melalui 3 generasi, melalui Firaid. Tuan tanah sudah bertambah dengan begitu banyak dan kita tidak tahu di mana mereka berada. Dan mereka memiliki keping-keping tanah yang kecil-kecil belaka. Untuk melakukan apa-apa perubahan, kita perlu dapat kebenaran daripada mereka. Tetapi sukar bagi dapat kebenaran ini. Ini juga masalah. Sebab itu saya berkatakan bahawa walaupun kita buat perancangan yang baik, yang bertujuan cukup baik, tetapi kita hadapi banyak masalah dan kita perlu fikir tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah seperti ini. Inilah sesuatu yang patut kita fikirkan apabila kita membuat perancangan. Membuat perancangan mudah, melaksana tidak begitu mudah.